Sambungan dia kata qala fa akhbirni anil iman. Yang ni kita sentuh sikit saja. Dan ceritakan aku tentang iman. Nabi jawab rukun iman. Qala kata Nabi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Kemudian lelaki itu kata apa? Qala sadaqta, hang betul. La ilaha illallah. 2 kali dah dia tanya, dia kata betul. Mai kali ketiga, qala fa akhbirni anil ihsan. Cerita dekat saya tentang ihsan. Ihsan ni apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan ni hang buat benda macam hang nampak Tuhan. Tapi kalau hang tak boleh nampak Tuhan dan tak boleh rasa Tuhan nampak hang, jangan takut, Tuhan sentiasa tengok dekat hang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok saya elok, tengok saya elok. Ini adalah tonggak kepada kita. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Apa ihsan ni? Akhlak. Sebab tu orang beragama Islam mengikut ahli sunnah, dia mesti kena ada 3 ni. Dia tak boleh begitu kuat imannya, begitu cantik syariat dia, tetapi mulut dia kurang ajar. Sebab apa? Tuan-tuan cuba baik tengok saya. Cuba bayang, kalau hari ni saya kata kat tuan-tuan, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan semayang. Tuan-tuan tengok saya dia elok. Saya pun berdiri tengah-tengah, saya buat Allah, takbir begini ya. Allahu Akbar. Tangan mesti macam ni tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Begitu rukuknya, macam tu cantik dia. Masa saya buat tu, saya nak tunjuk tuan-tuan. Atau tuan-tuan semayang seorang-seorang, mainlah orang-orang alim duduk sebelah tuan-tuan, tengok tuan-tuan semayang. Apa perasaan kita? Kita akan rasa macam seronok. Orang tengok kita semayang, kita rasa seronok. Kalaulah orang tengok kita pun kita rasa seronok dan kita buat elok, apa pandangan tuan-tuan kalau Tuhan yang tengok kita? Takkan mulut kita kurang ajar? Nampak? Sebab tu ulama mengajar kita, pelajar-pelajar sekolah mesti beradab dengan cikgu-cikgu, mesti hormat cikgu-cikgu. Sebab kita ada 3 ni. Tak cukup saja dengan Islam kita, tak cukup dengan semayang, puasa, zakat, haji, tak cukup dengan percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat dan qada qadar. Kita kena ada akhlak yang elok. Sebab Allah perhati kita. Walau macam mana keadaan kita sekalipun. Nabi kata apa? Kena ada akhlak. Kata lelaki tadi, qala fa akhbirni anis sa'ah. Yang ni dengar saya elok-elok. Yang ni selalu orang ada tersilap faham sikit di sini. Tengok elok-elok. Malaikat Jibril tanya Nabi soalan yang keempat. Yang ni tajuk ni nasihat saja. Cadangan saya masjid bincang juga. Sebagai orang Islam, dia tak boleh lari daripada ilmu yang keempat, ilmu hari akhirat. Dalam bahasa canggih, ilmu eskatologi. Ilmu yang bincang pasal Imam Mahdi. Tapi tengok dulu, tengok saya. Ilmu yang bincang pasal Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, semua ni kena dengar. Tapi bukan pergi cari. Kita tahu yang akan memimpin siapa? Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Cukup. Jangan pula pergi cari Imam Mahdi turun kat mana. Saya nak berjiran dengan Imam Mahdi. Ya salam. Yang tu bukan. Sebab hari ini ada orang yang duk buat macam tu. Duk cari mana Imam Mahdi, nak korek latar belakang dia, siapa keturunan dia. Dia duk cari nak dapat, aku nak jadi orang pertama yang menghunus pedang untuk berperang dengan Imam Mahdi. Jangan. Tok-tok guru kita, maafkan saya, kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz dan tok-tok guru alim ulama, kenapa mereka antara benda yang mereka suka, yang mereka ada, mesti macam keris, pedang, senjata-senjata, senapang, ada di rumah-rumah mereka. Kenapa? Saja nak bagi tahu. Salah satu dia ialah yang disebut, antara contohnya macam ulama-ulama tua-tua kita,
Mereka simpan 1-2 pedang kerih itu tujuannya. Kalau sampai waktu Imam Mahdi dan aku hidup, aku akan berperang bersama dengan Imam Mahdi untuk menegakkan agama. Takat tu je. Mereka tak ada pun pergi berjiran. Tak ada pun pergi bawa pedang ulur pergi hilir. Ini zaman Mahdi kena pegang pedang. Tak ada. Sebab apa? Ilmu eskatologi mesti datang dengan rukun Islam dulu, rukun iman, akhlak, baru eskatologi. Mana boleh langkau ambil eskatologi tinggal rukun iman, tinggal rukun Islam, tak betul. Jadi hari ini, tapi ilmu ni kena ada. Ilmu ni kita kena dengar apa dia benda masa depan, apa benda nak berlaku, apa benda yang akan ada, siapa pemimpin-pemimpin, kriteria-kriteria pemimpin yang akan memimpin kita, Kaabah berapa kali lagi yang akan dibakar, Kaabah berapa kali lagi yang akan dimusnahkan. Semua tu dah Nabi cerita. Benda tu kena ada ilmu kita, supaya bila berlaku kita kata tak ada masalah. Macam baru ni bila orang cerita pasal Covid, inilah tanda-tanda akhir zaman. Dah, berdasarkan ilmu pengajian kami, banyak kali dah jadi macam Covid sebelum ni, cuma kita aja tak jumpa. Sebab dia setiap 100 tahun dia berlaku. Kita baru umur 40 tahun, mana nak jumpa 100 tahun yang sudah. Orang yang 100 tahun pun semua dah mati, dah tak ada cerita kat kita. Boleh faham? Jadi kita tak cuak. Itu tujuan dia. Jadi malaikat Jibril tanya kat Nabi, akhbirni anis sa'ah. Tengok Nabi jawab. Dengar elok. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tengok saya elok. Apa terjemahannya? Yang bertanya lagi tahu daripada yang ditanya. Nabi kata betul. Yang bertanya lagi tahu daripada yang ditanya. Sebahagian menghuraikan kata malaikat Jibril tahu bila kiamat. Tak kena, sebab kiamat tu rahsia Allah. Jadi macam mana nak terjemah ayat ni? Yang tanya tu lagi tahu daripada yang ditanya. Maksudnya ialah, tengok saya buat bahasa kita. Muhammad, bagi tahu ke aku bila kiamat. Nabi jawab, hak tanya lagi tahu daripada saya. Kita dua-dua tahu kata yang ni rahsia Allah. Kita dua-dua pun tak tahu. Itu maksud dia. Boleh faham? Itu maksud dia, terjemahan dia. Bukan malaikat Jibril tahu, tak. Itu rahsia Allah, kiamat itu. Cumanya Nabi jawab cara tu. Nak abang kata, hang pun tahu, hang dengan aku dua-dua tak tahu sebenarnya. Tanya pula. Boleh faham tak? Hang pun tahu, tanya pula. Hang tak tahu, aku pun tak tahu. Betul tak betul? Lebih kurang macam tu lah. Tapi Nabi tak jawab lah lagu tu. Nabi orang yang berbudi bahasa cantik. Nabi kata, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya tu pun tahu, hang lagi tahu daripada aku. Apa maksudnya? Hang pun tahu, aku tak tahu, hang pun tak tahu sebenarnya bila. Sebab tu malaikat Jibril jawab. Lepas tu dia kata apa? Fa akhbirni an amaratiha. Cerita kat saya apa tanda dia. Nabi jawab, qala antalidal ammatu rabbataha. Apabila seorang perempuan melahirkan tuannya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Akan ada orang yang dulunya apa dia? Hufat al-urata, dia ni tak tutup aurat dia. Alata ri'a asya'i, dia punya kehidupan pun mengharapkan orang membeli daripada dia punya gembala-gembala kambing dia. Tetapi yatatawaluna fil bunyan, dia berusaha untuk membina bangunan-bangunan tinggi. So berhenti takat tu. Apa dia? Ada 2 tanda. Ada 2 contoh Nabi bagi. Tuan-tuan, kita semua tahu Nabi ni Allah tak bagi melainkan Allah wahyu kat Nabi, betul? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak buat melainkan Allah yang bagi tahu. Jadi mulut Nabi lancar jawab 2 benda. Bila ditanya bila kiamat, hang pun tahu, hang dengan aku dua-dua kita tak tahu bila kiamat. Okey, bagi tahu tanda dia. Ada 2. 1, bila mana orang perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Peperangan yang lebih peperangan daripada zaman Nabi sampai kepada zaman kita. Daripada dulu. Tapi zaman kita tak ada hamba-hamba. Jadi dulu ada banyak berlaku hamba. Bila banyak berlaku perang, itu tanda sudah mula masuk akhir zaman. Itu maksudnya.
Sebab apa? Bila satu orang lelaki dia menawan satu kawasan, perempuan-perempuan jadi hamba. Bila jadi hamba dalam hukum Islam, lelaki tuan tadi dia boleh meniduri hambanya, dan hamba tu boleh melahirkan anak. Anak tu menjadi anak dia yang sah dan boleh ganti dia jadi pemimpin pula lepas tu. Mak tetap status hamba, anak tadi jadi tuan. Boleh faham? Jadi bila banyak perang, maknanya dekat dengan kiamat. Yang kedua, tengok elok-elok, yang ini penting. Orang yang tidak berpakaian. Kat sini bukan maksud bogel. Islam bila kamu tak tutup aurat, kamu umpama orang yang berbogel. Boleh faham jadi kat sini bukan orang bogel bulat lebu tu, tak. Dia tak tutup aurat elok. Apa maksudnya? Orang ni kain tak cukup. Apa maksud kain tak cukup? Bincang apa tajuk kain tak cukup? Maksudnya hang punya keperluan diri pun hang tak boleh nak tentukan lagi elok. Baju yang hang nak pakai pun, kebanggaan hang pun hang tak ada. Tapi berlumba-lumba untuk membina bangunan. Tengok elok-elok. Ulama hurai, jangan pergi bangunan saja. Sebab dulu kemajuan terletak pada bangunan. Sekarang kemajuan pada handphone. Orang yang tak mampu tapi nak beli handphone mahal-mahal. Orang yang tak mampu nak pakai kereta mewah-mewah. Tengok saya, bukankah itu budaya hari ini? Bila nak ajak orang jadi cepat kaya, betul? Ya. Itulah tanda kita menghampiri kiamat. Jadi kita kena buat persiapan, kena jaga diri kita, jaga keluarga kita. Sebab makin celaru, yang betul nampak salah, yang salah nampak betul. Dia jangan tengok pada bangunan. Sebab kalau tidak, kita nampak Burj Khalifah saja yang dekat Dubai, kita rasa Malaysia selamat. Dia maksud dalam benda macam tu juga. Hari ini semua nak pakai baju, dia tak mau beli dekat kedai Haji Wahab, mau beli jenis jenama power. Betul? Kalau kita kat Malaysia ni, bata-bata tak mau lah. Beli kasut bata, budak nangis. Bata. Teruk la ilaha illallah. Kita masa kecil-kecil dulu, hak tu lah paling mewah, bata. Hari ni tak mau. Kalau boleh nak pakai kasut Nike saja. Boleh faham tak maksud saya? Padahal memanglah seorang mak bapak sanggup berlapar nak bagi anak dia elok. Tapi hang sebagai seorang anak tak boleh fikir lanjut dah. Allah hantar kita pergi, mak bapak hantar kita pergi sekolah bukan untuk baca buku. Kalau baca buku, hang tak pergi sekolah pun hang boleh baca. Pergi sekolah nak ajak kita untuk fikir. Sebab tu di sekolah ada banyak aktiviti dan permasalahan. Ajak kita fikir macam mana nak fikir. Jadi bila mak bapak kita sanggup beli yang tu semua, hang sendiri tak boleh fikir ke mak bapak hang mampu tak mampu. Tapi itu tanda dia. Jadi kalau kita boleh bendung, selamatlah kita. Tak boleh bendung, maka kita pun akan larut. Bila larut, macam mana kita nak buat? Ada jalan penyelesaiannya terus dan seterusnya. Wallahu a'lam.